Saya sudah sampai Batu Pahar, kawan-kawan loya gurta sire. Ekon kurmu jalan-jalan re, nanti buat lagi video re, nanti sudah balik lagi. Tren migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia menunjukkan penurunan, disalip Hong Kong dan Taiwan. Padahal sebelum 2019 Malaysia yang menjadi favorit. Di sisi lain, jumlah pekerja dari Bangladesh yang datang ke Malaysia terus meningkat. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan ini antara lain perubahan kebijakan imigrasi, kondisi ekonomi di kedua negara, serta preferensi pekerja terkait dengan kondisi kerja dan perlakuan di tempat tujuan. Hal ini mencerminkan dinamika kompleks dalam pasar tenaga kerja regional dan pergeseran pola migrasi di Asia Tenggara. Ceritakan di sini adalah saya membuat lintasan ini ketika mana bergemanya muzik-muzik dari negara-negara asing, dari negara Nepal, Bangladesh dan sebagainya. Anda mungkin boleh dengar sedikit. Dan saya boleh katakan kawasan Lebuh Ampang atau di sini Jalan Raya Ahloi, ini dahulunya 15 tahun dulu adalah kawasan tumpuan perniagaan untuk kaum Cina, yang mana premis perniagaan kebanyakannya dikuasai oleh kaum Cina, dan inilah antara kawasan tumpuan untuk orang membeli belah. Tetapi ketika ini hakikatnya, kalau anda boleh ikut bersama saya akan minta kameraman tunjuk. Ada beberapa premis di sini, kesemuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan sampai hujung sananya adalah perniagaan yang mana ditunjangi oleh warga asing, yang mana barangan-barangan yang dijual juga adalah barangan-barangan yang diimport dari negara asal mereka untuk dijual kepada warga asing di sini. Dalam bahasa ekonomi mudah, di mana ada permintaan, di situ ada penawaran, dan penawaran produk-produk ini adalah tinggi, yang mana kita boleh simpulkan aktiviti ekonomi warga asing di kawasan Jalan Raya Ahloi ini adalah sangat menguntungkan. Dan saya sempat bertanya tadi, mereka memaklumkan sebahagian besar perniagaan atau perniagaan ini berjalan atas konsep Alibaba, yang mana premis ataupun lesen perniagaan ini dimiliki oleh warga tempatan dan disewa oleh warga-warga asing. Dan kawasan ini khususnya adalah warga Nepal. Mereka menyewa mungkin sehingga RM20,000 sebulan untuk menjalankan perniagaan di sini. Dan perniagaan ini antara lain adalah perniagaan menjual barangan am dan sebagainya, yang mana kalau anda boleh saksikan, anda tak boleh jumpa pun seorang warga tempatan kat sini, dan semua tempat ini dipenuhi oleh warga asing. Dan isu kebanjiran warga asing ni mungkin kita pandang ringan, tetapi kita tahun ini adalah tahun Pemilihan Malaysia 2014. Ada sesuatu yang perlu kita kaji, kerana adakah identiti mereka ini mewakili identiti kita orang Malaysia. Dan kalau pelancong asing, contohnya 2 orang yang ada kat sana tu, kalau anda boleh saksikan ada 2 pelancong asing di sana, mereka akan menganggap orang-orang yang berada di sekitar ini adalah orang-orang Malaysia, sedangkan hakikatnya mereka bukan ataupun tidak mewakili aspirasi orang Malaysia sepenuhnya. Dan ini sesuatu yang perlu dilihat dengan lebih serius oleh pihak berkuasa, bagaimana mereka boleh membanjiri kawasan ini, yang mana perniagaan ini semuanya dimiliki oleh warga tempatan, tapi akhirnya diuruskan perniagaan itu oleh warga asing. Dan sudah pasti ia sedikit sebanyak mendatangkan kebimbangan kepada orang-orang tempatan. Saya dan kameraman tadi datang sini, kami datang dan kami agak bimbang kerana kami hanya berdua, dan kami dikelilingi oleh orang-orang warga asing yang kita tak tahu asal-usul mereka, mungkin adalah taruh kerja dan sebagainya. Pekerja asing yang berada dalam negara ini melebihi tempoh yang ditetapkan boleh diambil bekerja, namun akan dikenakan denda antara RM500 hingga RM3,000. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, ia merupakan antara inisiatif bagi mempercepatkan keperluan tenaga kerja segera dalam sektor ekonomi. Katanya Malaysia kehilangan hasil pendapatan sebanyak RM20 bilion pada 2022 akibat kekurangan tenaga kerja dalam sektor kelapa sawit. Tapi kita kena secara realistik kena melihat juga apakah prosedur yang boleh mempercepatkan. Maknanya siapa-siapa yang ada dalam negara yang overstay dan sebagainya, mereka boleh terus diambil bekerja, dan mereka hanya dikenakan orang kata denda antara RM500 maksimum RM3,000 seorang pekerja. Jadi maknanya mereka boleh mengambil siapa-siapa yang dah ada dalam negara sekarang. Katanya sebanyak 63,000 tenaga kerja asing diperlukan dalam sektor agri-komoditi, terutama dalam perladangan sawit.
Pada masa yang sama, Fadilah yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata, kementeriannya akan ke Bangladesh bagi berbincang mengenai keperluan pengambilan pekerja asing yang mendesak. Sejarah kemasukan pekerja asing dekat negara kita ni ramai bermula pada tahun 1980-an. Tapi masa tu kita ambil ramai pekerja asing warga Indonesia. Masa kita ambil warga asing Indonesia, tak adalah seteruk ni kes-kes jenayah berlaku. Masa tu saya rasa hidup orang tempatan masih aman lagi. Dengan orang Indonesia, dia punya budaya sama dengan kita, bercakap pun senang. Lepas tu ada sifat orang cakap tolong-menolong. Orang Indonesia dulu pun banyak dekat coket tu. Tapi tak pernah pun cakap coket tu dia yang punya. Dia masih lagi hormat orang kita berniaga. Tak adalah halau-halau. Tapi sejak kita ambil, orang Asia Selatan ni masuk ke negara kita, macam-macam hal berlaku. Diorang nak claim Selayang, diorang punyalah. Diorang nak claim Sungai Buloh, diorang punyalah. Lepas tu, diorang tak boleh terima hakikat. Diorang langgar undang-undang. Meniaga sesuka hati. Lepas tu apa lagi? Bawa kenderaan sesuka hati. Ganggu-ganggu orang tempatan dekat Sungai Buloh dan Selayang sana. Itu yang membuatkan rakyat marah. Kalau diorang baik dan hormat macam orang Indonesia tu dengan rakyat tempatan, mungkin kita diam. Mungkin kita tak adalah marah sangat. Tapi kalau kita tengok statistik peningkatan jenayah warga asing kali ni memang tinggi berbanding tahun 1980-an dulu. So sebagai rakyat Malaysia yang dah rasa tak aman dah sekarang ni, fikir-fikirkanlah apa yang perlu kita lakukan untuk kita sama-sama membasmi isu ni. Fikir-fikirkanlah, betul tak korang? Ni Bangla, ni Bangla sini buat satu kedai. Tengok sini dia boleh buka tepi jalan pun dia boleh buat satu kedai. Ini lagi ini kerusi dia kasih taruh, dia cakap ini kereta sini dah boleh parking. Tengok ni muka. Ini tak tahu siapa kasih lesen. Nanti besok ni DBKL mesti angkat tindakan DBKL Sementara itu, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengomentari tentang warga Bangladesh yang berjaya di Malaysia dan perilaku orang Melayu. Kita tahu bahawa orang Melayu tak nak buat kerja-kerja tertentu. Sebab itu orang asing datang. Daripada zaman saya kecil lagi, orang Cina, orang India datang pasal orang Melayu tak mau buat kerja. Tak mau kerja dalam lombong, tak mau kerja dalam estate. Jadi dengan itu orang asing datang dan kemudian mereka tinggal di sini. Dan kita sekarang ini pun 2 million lebih orang Bangladesh datang sini dan mereka berjaya. Kita boleh buat benda itu semua, tapi kita saja tak mau buat. Itu saya kata sengaja lah. Saya tak tahu pasal apa. Pasal kata kononnya gaji rendah. Tapi gaji yang nak dibayar kepada pekerja Melayu lebih tinggi daripada kepada orang lain. Umpamanya dalam restoran mamak umpamanya, dia sanggup bayar RM3,000 sebulan. Orang bukan Melayu dapat cuma RM1,500, tapi masih tak dapat bekerja. Kononnya kerja dalam restoran teruk, kerja semua kerja teruk. Sampai duduk dalam restoran aircon pun teruk, kerja dalam supermarket pun teruk. Saya tak tahulah apa dia teruk. Nak kata gaji tak bayar, orang bayar. Pasal kita berasa tak tertekan. Dan kalau tak kerja pun ada ibu bapa boleh bagi makan cukup lah. Dapat motosikal lagi, boleh menjadi mat rempit. Jadi tak mau kerja. Kalau kerja pun ada orang main cerita ke saya, ambil kerja 2 hari kerja lari. Ada bila panggil orang for interview, 30 orang panggil, 2 orang saya datang. Saya pun tak faham kenapa tak mau kerja. Kalau kita tak kerja, kita tak keluar barangan ataupun khidmat, kita jadi miskin dan negara jadi miskin. Kita tak ada malapetaka macam itu. Kebanyakan orang Melayu, dia buat rumah tepi sungai. Di sungai boleh dapat makanan, ikan, dan juga dia nak berjalan pun pakai perahu. Di belakang rumah ada tanah, bolehlah tanam padi sikit. Itu pun tanam padi untuk dia aja.
bukan nak ada sewa besar-besaran. Dan ternak lembu kerbau sikit dah cukup nak makan. Tak ada susahan, tak ada keadaan kebuluran kerana tak ada makanan. Mereka semua cukup makan, tak ada susah langsung. Nah, Sobat Maju, begitulah suasana di negeri jiran Malaysia. Mahathir sempat menyebut waktu dulu tanah Melayu ramai warga Cina dan India, tapi saat ini ramai warga Bangladesh ke Malaysia. Apakah warga Bangladesh akan menjadi top 4 etnis di Malaysia? Bagaimana pendapat kalian?